Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil alil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana iza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada yang terhormat Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam, para masyayikh di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirah hafizakumullah yang sentiasa bersama kami di program Serambi Ilmu Online pada setiap hari Selasa pagi, yang insyaAllah pada hari ini kita akan meneruskan pengajian kita dalam ilmu tasawuf menggunakan kitab Siyarus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbali rahimahullahu ta'ala. Kita berada pada juzuk kedua, bab kelima, adab-adab bersahabat, muka surat 336. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin. Dan berkata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa'lam annahu laysa haqqul jiwari kaffal adha faqat bal ihtimalul adha. Masya Allah. Ini penjebaran dan syarahan Al-Imam Al-Ghazali berkenaan iaitu adab kita berjiran. Maksudnya, artinya ketahui olehmu bahawasanya tiada memadai hak sekampung itu, hak jiran atau sekampung itu menegahkan menyakiti. Jadi tak nak sakitkan. Tak, bukan hanya sekadar itu. Akan dia. Tetapi lebih lagi daripada itu, iaitu menanggung kesakitan yang disakiti akan dia oleh orang yang sekampung. Jadi kalau orang satu kampung tu sakit, lapar contohnya. Kita yang tak lapar ni kena merasa lapar juga. Maksud dia, share your food even though you have to feel hungry. Jadi berkongsikanlah makanan engkau walaupun engkau akan merasa lapar. Itu maksud dia, hadir wal hadir hafizakumullah. Jadi kita kena juga merasa menanggung kesakitan tersebut. Dan lagi berkata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa jumlatu haqqil jari ayyabda'ahu bisalam wa la yutila ma'ahul kalam wa la yukthira an halihi su'ala wa ya'udahu fil maradi wa yu'azziyahu fil musibati wa yaquma ma'ahu fil azai wa yuhanni'ahu fil farahi wa yudhhira lahu syarikata fil sururi ma'ahu wa yasfaha an zallatihi ولا يطلع من الصدح على عورته ولا يضايقه في وضع الجذع على جداره ولا في مصب الماء من ميزابه ولا في مطرح التراب في فنائه ولا يضيق طريقه إلى الدار ولا يتبعه بالنظر فيما يحمله إلى داره ويستر ما ينكشف له من عورته وينعشه من سرعته إذا نابته نائبة ولا يغفل عن ملاحظة داره عند غيبته ولا يسمع عليه كلاما أو ولا يسمع عليه كلاما ويغض بصره عن حرمته ولا يديم النظر إلى خادمته ويتلطف بولده في كلمته ويرشده إلى ما يجهله من أمر دينه ودنياه هذا إلى جملة الحقوق التي ذكرناها لعامة المسلمين. Artinya, perhimpunan hak sekampung itu bahawa memulai memberi salam atasnya dan jangan melanjutkan sertanya akan perkataan. Banyak ini memperpanjang, cukup. Dan jangan membanyakkan bertanya daripada kelakuannya dan ziarah akan dia pada ketika sakitnya.
dan mentakziah akan dia di dalam kesusahan, dan berdiri sertanya di dalam azab atau takziah, dan mentahniah akan dia di dalam kesukaan, dan menyatakan baginya bersekutu di dalam kesukaan sertanya itu, dan memaafkan daripada kesalahannya, dan jangan menilik dari atas rumahnya itu atas auratnya, dan jangan memicikkan akan dia pada menaruhkan kayu atas dinding rumahnya itu, dan jangan memicikkan akan dia pada tempat menuangkan air daripada tempat nizab pancuran air, dan jangan memicikkan di dalam tempat membuang debu di dalam halamannya, dan jangan memicikkan ia akan jalan kepada rumahnya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu panjang lagi, dan jangan mengikutkan akan dia dengan tiliknya pada barang yang dibawanya ke rumahnya. Dia jangan sibuk nak tengok apa benda yang dia bawa balik rumah. Duk kecoh nak tengok, weh, TV baru, weh. Jangan. Dan menutup ia akan barang yang terbuka baginya daripada auratnya, dan mengangkat ia daripada jatuhnya apabila datang akan dia kesusahan. Bila terkena kesusahan, kita tolong dia. Kita bagi assistant kepada dia, bantu dia. Ini. Dan jangan lupa ia daripada melihat akan rumahnya pada ketika ia khaib. Kalau dia tak ada pergi luar negara, kita jaga rumah dia, bukan jaga masuk semua tu, tak. Kita tengok rumah dia, make sure tak ada pencuri ke, tak ada apa ke. Ni. Dan jangan menuntut mendengar atasnya akan perkataan, dan memejamkan matanya daripada melihat akan perempuan yang di rumahnya itu, dan jangan mengekalkan melihat orang yang mengkhidmatkan akan dia, dan lemah lembut bagi anaknya di dalam perkataan, dan menunjukkan akan dia kepada barang yang dijahilkannya akan dia daripada perkara agamanya dan dunianya. Inilah perhimpunan segala hak orang yang sekampung. Maka himpunkan olehmu kepada perhimpunan ini segala hak orang yang Muslim yang kami sebutkan akan dia dahulu itu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini Imam Ghazali niat apa? Ingatkan kepada kita hak-hak kita terhadap jiran kita dan juga orang yang sekampung. Dan sabda Nabi SAW, la yamna'anna ahadukum jarahu an yada'a khashabatan fi ha'iti jidarihi. Rawahu Ibnu Majah wal Hakim menurut Takhrish al-Iraqi. Artinya, dan jangan menegahkan oleh orang yang sekampung akan orang yang di kampungnya itu bahawa meletakkan kayu rumahnya di dalam pagar orang yang di kampungnya itu. Jadi kalau kita contoh dia, kan zaman dulu, kalau kita kena nak panaskan rumah, nak tanak rumah, nak tanak nasi ke, nak tanak makanan ke, tanak beras ke, memerlukan kepada kayu bakar. So kayu bakar ni kadang-kadang kita letak dekat dinding rumah kita. Dinding rumah kita ni pagar kepada rumah sebelah. Jadi kan rumah ada pagar, ada rumah. So kita letak di pagar dinding. Jangan, ni pagar aku. Jangan macam tu. Maklumlah orang nak pastikan kayu tu tak basah. Atau kalau basah segera jatuh air-air dia supaya cepat kering. Nak bakar kena kering kayu. Kalau kayu tak kering macam nak bakar. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Musim sejuk, kayu tu kena kering baru boleh bakar, panaskan. Kenapa kena bakar? Dia bakar, dia letak kat tengah rumah tu chimney. Bawah tu buka, diletakkan kayu, dibakar kayu tersebut. Maka akan menghangatkan rumah tersebut. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Rumah tersebut akan menjadi hangat. Itu tujuannya kenapa kita ada kayu bakar. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Tujuan dia apa? Tujuan dia tadi untuk dibakar. Jadi bila orang letak kayu di dinding
rumah. Oh, tak boleh. Jangan. Jiran kan. Bagilah dia lah setakat letak kayu, apa masalah dia? Letak kayu kat dinding bukannya rosak pun. Dia walhamdulillah dah lah. Dia apa, bahagian daripada tanah milik kayu tadi. Salah dia. Toleransi lah kita dengan jiran ni, kena toleransi. Dia walhamdulillah hafizakumullah. Kena berusaha untuk toleransi. Kalau kita ada rumah, ada tanah, tanah kita kosong, tak ada rumah, tak ada apa, jangan biar dia jadi lalang. Tinggi, rumput tinggi, apa tinggi. Bila tinggi, ular datang. Ular datang, dia masuk ke rumah jiran. Rumah jiran. Ni. Ni kena jaga hadirin. So, kalau tak nak jaga rumah tu, tanah tu tak nak jaga, ha, jual kat neighbor sebelah tu kalau dia boleh. Kalau tak, dia cari orang. Dia diisikan. Jangan duk simpan, letak. Tapi tak nak jaga. Kalau boleh, jaga. Kalau tak boleh jaga, jual. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Lalu dikata di sini. Dan setengah daripada hak sekampung itu, bahawa jangan ia meninggikan rumahnya atas rumah sekampungnya itu, yang melindung daripada masuk angin atau mengkelamkan rumahnya itu, melainkan dengan izinnya. Kau nak bina rumah, sengaja nak bina tinggi-tinggi, biar dia tak dapat matahari pagi, terhalang. Biar angin yang patutnya masuk ke rumah lain terhalang. Jangan. Kalau walaupun tak niat, tapi tujuan dia buat itu akan menyebabkan yang lain. Ini jangan. Unless izin, tak izin. Boleh tak nak bina rumah tinggi, anak aku banyak. Oh, tak apalah, angin pun tak banyak masuk ke rumah ni. Kan? Matahari lah, matahari petang ada. Contoh dia. Itu tak ada masalah. Tapi kalau tak dapat izin, jangan menyebabkan menyakiti jiran kita. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan setengah daripadanya, apabila membeli engkau akan buah-buahan, maka beri akan dia hadiah. Maka jikalau tiada mahu memberi akan dia, maka sembunyikan olehmu sekira-kira jangan dilihat oleh orang sekampung itu. Jadi setengah daripadanya lagi, iaitu hak jiran. Kalau kita beli akan buah-buah, maka bagi dia hadiah, bagi lebih. Sebab tu buah-buahan ni dah memang jadi budaya orang Melayu. Kan? Contoh dia, kalau kita balik kampung, kita ada kebun, kebun kita pun dah waktunya ambil buah, petik buah. Banyak dah buah dah mula tumbuh. Kita petik banyak, simpan kat dalam beg, bakul ke. So kita akan bagi, balik sampai rumah kita akan bagi ke neighbor tu, neighbor ni. Ni dari kampung, makanlah. Dia suka untuk kita makan. Kita pun, oh terima kasih. Kita akan, oh manis. Macam tu dia. Ni. So ini berkat. Berkat. Hadirul hadrat abizah. Menjadi budaya orang Melayu. Memberi buah. Datang dari mana? Datang di sini. Maka jikalau tiada mahu memberi akan dia, maka sembunyikan olehmu sekira-kira jangan dilihat oleh orang sekampung itu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kalau tak nak, janganlah balik sengaja nak tunjuk show off. Aku ada buah banyak. Jangan. Buat orang iri, jangan. Kita simpan. Sorok sikit. Dan setengah daripadanya, jangan engkau keluarkan anakmu serta makan makanan yang dilihat oleh anak orang sekampung yang mengingini akan dia. Jadi setengah daripadanya, jangan engkau keluarkan anakmu serta makan makanan yang dilihat oleh anak orang yang sekampung yang mengingini akan dia. Sengaja keluarkan kek, tunjuk. Sebudak-budak lain tak panggil. Panggil lah. Ni. Bagi makan sama-sama. Bagi anak-anak tu bermain bersama-sama. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini. Dan sabda Nabi SAW,
idza tabakhta qidran fa'akthir ma'aha sumanzur ba'da ahli baitin min jiranika fa'rif lahum minha. Rawahu Muslim menurut takhrij Al-Iraqi. Artinya, apabila masak engkau akan makanan di dalam periuk, maka banyakkan olehmu akan air kuahnya. Fa'aksir ma'ah. Kemudian maka tilik olehmu akan setengah ahli rumah daripada sekampungmu itu, maka senduh olehmu bagi mereka itu daripadanya. Hadis riwayat Imam Muslim menurut takhrij Al-Iraqi. Ini menunjukkan bahawa baginda SAW, jangan kita faham literal, oh ni hanya kuah sahaja. Kan maksud dia, kalau kita ada makanan banyak, lepas tu neighbor kita semua dalam keadaan atau ada yang dalam keadaan lapar, tak dapat makanan, kita hulur dia. Zaman sekarang mungkin bukan bab makan, tapi kita tahu neighbor kita dalam keadaan kesusahan, kita ada rezeki lebih, kita tolong dia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini. Dan lagi sabda Nabi SAW, ya ma'syaral muslimati, la tahkiranna jaratun lijaratiha wala firsina syatin. Rawahu Al-Bukhari. Riwayat Imam Bukhari menurut takhrij Al-Iraqi. Artinya, hai perempuan segala orang yang muslim, jangan menghinakan orang yang sekampung akan orang yang sekampungnya. Dan jikalau hanya ia memberi dengan kaki kambing sekalipun, jangan menghina. Dia bagi dengan kaki kambing sekalipun, jangan hina. Hormat dia. Dan lagi sabda Nabi SAW, man kana lahu jarun fi ha'itin aw syarikin fala yabi'hu hatta ya'ridahu alaihi. Rawahu Ibnu Majah wal Hakim menurut takhrij Al-Iraqi. Maksudnya, artinya, barang siapa ada baginya sekampung di dalam pagar atau sekutu, maka jangan ia menjual akan dia hingga memberitahu akan dia atasnya. Dan lagi sabda Nabi SAW, la yamna'anna ahadukum jarahu an yada'a khashabatan fi a'itin. Rawahu Ibnu Majah wal Hakim menurut takhrij Al-Iraqi. Artinya, jangan menegahkan seseorang kamu akan sekampungnya bahawa menaruh ia akan kayunya pada pagarnya itu. Ni hadis yang disebutkan tadi. Ni. Lalu, dan lagi sabda Nabi SAW, qada Rasulullah SAW anal jara yada'u jaza'ahu fi ha'iti jarihi sya'a am aba. Rawahu Al-Kharaiti fi Makarimil Akhlaq menurut takhrij Al-Iraqi. Artinya, telah menghukumkan Rasulullah SAW bahawa orang yang sekampung itu harus menaruh. Jadi boleh menaruh ia akan kayu rumahnya itu di dalam pagar sekampungnya itu, sama ada ia berkehendak atau enggan. Tak ada masalah. Kalau kita ada rumah, ini rumah jiran, di tengah-tengah ada pagar, kita letak kayu kita dekat dinding kita, tak ada masalah. Hadirin al-hadirat hafizakumullah. Ini adalah perkara yang kita kena faham perkara ini, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Adapun hak segala kerabat dan rahim itu, maka iaitu sabda Nabi SAW, yaqulullahu subhanahu wa ta'ala ana ar-rahmanu wa hadhihi ar-rahimu syaqqaqtu laha isman min ismi faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha badattuhu. Hadis muttafaqun alaih menurut takhrij Al-Iraqi. Artinya, firman Allah Ta'ala, aku Rahman, yakni aku yang amat murah, dan aku Rahim, yakni kerabat. Telah aku belah baginya akan satu nama daripada namaku, yakni aku terbitkan bagi kerabat itu akan satu nama daripada namaku, iaitu Rahim, silatul rahim, dari perkataan dari nama Allah SWT. Maka barang siapa menghubungkan akan dia, nescaya aku hubungkan akan dia dengan rahmatku. Dan barang siapa memutuskan akan dia, nescaya aku putuskan akan dia daripada rahmatku. Dan lagi sabda Nabi SAW, man sarrahu ayyumadda lahu
fi umrihi wa yuwassa'a lahu fi rizqihi falyattaqillaha wal yasil rahimahu. Hadis muttafaqun alaih. Artinya barang siapa menyukakan akan dia bahawa dilanjutkan baginya di dalam umurnya dan diluaskan baginya di dalam rezekinya, maka hendaklah ia takut akan Allah Ta'ala dan hendaklah ia menghubungkan kerabatnya itu. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan berkata Sayyidatina Asma binti atau anak Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Jadi Sayyidina Abu Bakar juga ada anak bernama Asma, iaitu adik-beradik dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Qadimat alayya ummi fakultu ya Rasulullah, inna ummi qadimat alayya wa hiya musyrikatun fa'asiluha. Qala na'am. Wa fi riwayatin afa u'tiha. Faqala na'am siliha. Hadis muttafaqun alaih menurut takhrij al-Iraqi. Yang bermaksud, artinya telah datang kepadaku ibuku, maka kata aku bagi Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bahasanya ibuku datang kepadaku dan adalah ia kafir musyrik. Adakah aku menghubungkan akan dia? Maksud dia terima dia. Ya. Maka sabda Nabi SAW, bahkan yes of course. Naam. Ya, of course. Dan pada satu riwayat, apakah aku beri akan dia? Bagi dia kata. Maka sabda Nabi SAW, bahkan beri olehmu akan dia. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kita kena bantu saudara kita, walaupun di kalangan yang musyrikin. Ibu kita ni bahas mak dia sendiri. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. So perlu disambung silaturahim. Dan lagi sabda Nabi SAW, as-sadaqatu 'alal masakini sadaqatun wa 'ala dzirrahimi sintani. Rawahu At-Tirmizi wa Nasa'i wa Ibnu Majah menurut takhrij al-Iraqi. Artinya, sedekah atas orang miskin itu, iaitu dibalas pahalanya itu dengan satu sedekah. Dan sedekah atas kerabat itu, iaitu dibalas dengan dua pahala sedekah. Dan berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, walamma arada Abu Talhata an yatasaddaqa bihaitin, kana lahu yu'jibuhu amalan biqaulihi ta'ala, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbuna. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ya Rasulullah, huwa fi sabilillahi wal fuqara'i wal masakin. Faqala alaihi salatu wassalam, wajaba ajruka ala Allahi faqsimuhu fi aqaribika. Rawahu al-Bukhari menurut takhrij al-Iraqi. Artinya, dan tatkala berkehendak Abu Talhah bahawa ia bersedekah dengan kebun yang ada baginya, yang adalah ia sangat gemar akan dia, kerana mengamalkan dengan firman Allah Ta'ala, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Artinya, tiada mencapai kamu akan kebajikan hingga kamu belanjakan barang yang kamu kasih akan dia. Surah Ali Imran. Maka berkata Talha, ya Rasulullah, kebunku itu sedekah dalam jalan fisabilillah dan bagi segala fakir dan miskin. Maka sabda Nabi SAW, dan wajiblah pahala bagimu, maka engkau bahagikan akan dia pada segala kerabatmu. Dan lagi sabda Nabi SAW, afdalus sadaqati ala dzirrahimil kashih. Rawahu Tabrani menurut takhrij al-Iraqi. Artinya, yang terlebih afdal sedekah itu iaitu sedekah atas kerabat yang bersakitan hati dengan dia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, itulah makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul fadaili an tasila man qata'aka wa tu'tiya man haramaka wa tasfaha amman zalamaka. Rawahu Ahmad wa Tabrani. Yang bermaksud artinya, yang terlebih afdal daripada segala yang afdal itu bahawa engkau perhubungkan seorang yang memutuskan akan dikau, dan engkau beri akan orang yang menegahkan akan dikau, dan engkau maafkan orang yang menganiayai
akan dikau. Dari wal hadra hafizakumullah. Lalu disebutkan, adapun segala hak dua ibu bapa dan hak anak itu, iaitu maka tiada tersembunyi lagi. Kerana bahawasanya apabila sabit segala hak kerabat dan rahim yang am yang tersebut dahulu itu, maka bapa dan anak itu, iaitu kerabat dan rahim yang khas itu, terlebih sabit segala haknya itu daripada hak kerabat yang am. Kerana sabda Nabi SAW, birrul walidaini afdalu minas salati was sadaqati was sawmi wal haji wal umrati wal jihadi fi sabilillah. Menurut takhrij al-Iraqi, qala al-Iraqi, lam ajidhu hakadha, aku tak menemui seperti ini. Wa dzakara anna li Abi Ya'la wa Tabrani nahwahu. Disebutkan bahawa bagi nahuhu, bagi Abi Ya'la dan Tabrani nahuhu, ada yang sesama hadis ini. Artinya berbuat kebajikan bagi ibu bapa itu terlebih afdal daripada sembahyang dan sedekah dan puasa dan naik haji dan umrah dan perang sabil. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Itu dia. Dan lagi sabda Nabi SAW, lan yajziya waladun walidahu hatta yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Rawahu Muslim al-Iraqi. Artinya tiada membalas anak itu akan bapanya hingga mendapat ia akan dia dimiliki oleh orang akan dia, maka membeli ia akan dia, maka memerdekakan ia akan dia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini. Jadi disebut lagi dan lagi sabda Nabi SAW. Innal jannata yujadu rihuha min masirati 500 amin. Wala yajidu rihaha aqun wala qati'ur rahimi. InsyaAllah. Hadis rawahu Tabrani fi Shaghir. Menurut takhrij al-Iraqi. Artinya bahasanya syurga itu diperoleh bau wanginya itu daripada perjalanan 500 tahun. Dan tiada mendapat baunya itu orang yang derhaka akan bapanya. Jadi orang yang menderhaka akan bapa dia, dia tak akan dapat. Tak akan dapat baunya. Dan tiada mencium akan dia oleh orang yang memutuskan kerabatnya. Jadi dengan iaitu bau syurga itu sebanyak 500 am, 500 tahun. Jauhnya dah bau wangi. Itu pun tidak akan dibau oleh orang yang qati'ur rahim, yang memutuskan silaturahim, dan orang yang menderhaka kedua ibu bapanya. Akun itu orang yang uququl walidain, yang menderhaka terhadap kedua ibu bapanya. Ini tidak akan membau bau syurga yang luas tadi, walaupun luas. Sebab itu kita kena jaga, tuan-tuan. Jangan sampai melakukan perkara yang dilarang oleh Allah SWT seperti ini. Dan lagi sabda Nabi SAW, birru ummat birri, baiklah maksud dia, fil amal, birri ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka summa adnaka fa adnaka. Rawahu an-Nasa'i wal Ahmad wal Hakim. Menurut takhrij al-Iraqi. Artinya perbuat kebajikan olehmu. So kita kena buat baik akan ibumu dan akan bapamu dan akan saudaramu yang perempuan dan saudaramu yang laki-laki, kemudian akan kerabatmu yang hampir maka yang hampir. Jadi buat dari ibu, ayah, saudara, saudara perempuan, saudara lelaki, pasti lebih rendah, lebih rendah, lebih rendah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ni. Dan berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, berkata Imam Ghazali, wa yarwuna anna Allah ta'ala awha ila Musa alaihi salam, ya Musa innahu man barra walidayhi wa aqani katabtuhu barran wa man barrani wa aqqa walidayhi katabtuhu aqan. Artinya
Dan diriwayatkan oleh setengah ulama bahawasanya Allah SWT bertitah kepada Nabi Musa alaihissalam, "Hai Musa, ya Musa, bahawasanya barang siapa berbuat taat akan ibu bapanya dan derhaka ia akan daku, nescaya aku suratkan ia seorang yang bakti. Dan barang siapa berbuat taat akan daku dan derhaka ia akan ibu bapanya, nescaya aku suratkan akan dia seorang yang derhaka." Oh, Masya Allah. Hati-hati dan tanaman. Hadirin wal hadirat abidakumullah. Dan sabda Nabi SAW, "Ma ala ahadin idza arada ayyatasaddaqa bisadaqatin ayyaj'alaha liwalidayhi idza kana muslimaini fayakunu liwalidayhi ajruha wa yakunu lahu mislu ujurihima min ghairi an yanqusa min ujurihima syai'un." Rawahu Tabrani fil Awsat menurut Takhrij Al-Iraqi. Yang bermaksud, artinya, tiada mengapa atas seseorang apabila berkehendak ia membawa dan berkehendak ia bahawa memberi sedekah dengan satu sedekah, bahawa menjadikan ia akan dia bagi ibu bapanya, yakni diniatkan akan pahala sedekahnya itu bagi ibu bapanya. Apabila ada keduanya itu Muslim, maka adalah jadi bagi kedua ibu bapanya itu pahala dan adalah baginya seumpama pahala keduanya itu dengan tiada kurang daripada pahala keduanya itu sesuatu jua pun. Masya Allah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini adalah apa yang dapat kita kongsikan pada pagi hari ini. InsyaAllah kita akan meneruskan pengajian ini pada sesi yang akan datang dengan harapan kita dapat mengamalkan hadis-hadis Nabi SAW yang diriwayatkan, yang dibawa oleh Imam Al-Ghazali, yang diteruskan oleh Syekh Abdul Samad Al-Bani dalam kitab Siyar Salikin ini dengan berbagai derajat hadis tersebut. Dan dengan harapan insyaAllah apa yang telah sampai kepada kita ini menjadi ilmu bermanfaat fi dini wa dunia wal akhirah. Saya iktifakkan sekian dari ini. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.